qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur? Jadi Quran ini perlu dikontemplate, perlu ditadabbur, perlu difahami, dan bukan hanya ditilawahkan saja. Sebab tu kadang perlu berlaku keseimbangan. Macam saya sering katakan pada anak saya, kata sekarang ni kita baca, tapi saya kata bila kamu dah boleh baca terjemahan, kena baca terjemahan. Sebab Quran ni untuk difahami, bukan untuk diberkati ataupun digunakan untuk mengalau hantu saja. Saya teringat antara puisi ataupun sajak bekas atau mantan pengarah IKIM, rakan saya tu, bukan rakan lah, dia kawan jauh lah, cuma pergi umrah sekali kan dia. Siapa ni, anak Syed Nakib Al-Atas tu, Syed Taufik. Jadi dia pernah buat sajak, dia saya lucu dia. Betul dia kata, orang Melayu ni dengan Quran, dia kata hanya digunakan untuk orang mati, kan? Orang mati dan juga untuk mengalau hantu. Bila mati barulah orang lain yang bacakan Quran untuk dia. Nasib baik ada adat meratib orang Melayu. Kalau tak ada adat meratib bertahlil 40 hari semua, pakat tak baca Quran. Kan? Dan juga untuk mengalau hantu. Sekarang ni lebih ramai Ghostbuster, kerana saya rajin usik rakan-rakan saya yang gunakan perubatan ruqyah. Saya tidak setuju dikatakan perubatan Islam. Perubatan Islam yang ada dekat, sama ada yang NHS punya, alopati, homopati, itu merupakan perubatan Islam. Tradisional juga merupakan perubatan Islam, selagi mana tidak ada unsur syirik. Tetapi kalau berubat dengan baca Quran, menghalau jin itu dipanggil ruqyah atau berruqah. Itu bukan perubatan Islam. Kadang rasa agak satu penghinaan. Ditulis banner, kursus perubatan Islam selama 1 hari mendapat ijazah dan sijil. Senak perut saya dengar. Qaradawi tak setuju kan benda ni. Dalam Majmuk Fatwa yang ketiga, di antara orang tidak setuju dinisbahkan perubatan tu dengan Islam. Kata perubatan dengan jampi, tak apa. Perubatan dengan kita katakan dengan menggunakan doa, ya setuju. Tapi tidak boleh kata itu perubatan Islam. Perubatan Islam selagi mana yang hantar belajar tu, ataupun orang belajar homopati, ataupun perubatan tradisional, akar kayu ke, akar panca, itu semua Islam selagi mana tidak ada unsur syirik. Kerana dalam bab muamalat, al-aslu fil asya' al-ibaha. Segala perkara itu hukumnya harus, selagi mana tidak ada perkara dalil yang mengharamkannya. Kecuali kalau berubat dengan perkara haram, itu dalam perbincangan lain. Jadi dalam kes ni, bila kembali kepada Makcik Khawdah, saya sengaja terfikir, kata kenapa tidak dalam perbincangan hadis 40 ni, mungkinlah kalau untuk bahagian saya, dulu kita dah biasa cerita hadis, tapi ni kita nak cuba untuk menjenguk kepada kita punya tadabbur kepada Quran ataupun berkenalan dengan Quran. Quran benda asasi. Dalam Islam ni, ada pesta kat tempat situ. Siapa ni? Quran ni, kalau kita tidak cuba untuk menyikapi, kita tidak cuba untuk memahami dan tidak cuba untuk jadikan dia rakan karib kita, benda lain akan datang. Bukan benda hantu. Orang kita kalau orang tak baca ni, nak hantu datang. Itu yang kerja, semua kerja hantu. Nak takut anak pun takut hantu. Saya bukan apa kadang, yalah mungkin orang tua-tua kita, dia tahap pembelajaran dia takat tu, tak apalah kita raihkan. Cuma kita kalau dah belajar sampai ke luar negara ni, masih takutkan anak-anak dengan hantu, something wrong lah. Psychologically tidak bagus. Dan dari segi keyakinan, itu yang confident tidak ada tau. Kan? Nak hadapi dengan Kristian tak berani, takut. Bila gini semua takut. Untuk compete dalam perniagaan takut. Kan? Akhirnya kita cuba cari alasan untuk, ataupun akan cari tongkat. Alhamdulillah ada tongkat. Kalau tongkat dah tak ada, agak payah kan. Jadi siapa ni, bila kita tidak ada Quran itu, kita tidak rapat dengan Quran, benda lain akan datang. Sama ada yang datang itu benda-benda hiburan, sama ada yang datang itu benda-benda keduniaan, ataupun yang datang itu perkara-perkara yang tidak akan menguntungkan kita. Kan? Mungkin ustaz, saya baca Quran setiap hari. Hadis dalam dia apa ni, Abu Sa'id Al-Khudri ada sebutkan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran kerana Quran akan datang di hari akhirat
memberi syafaat kepada orang yang bacanya. Ada juga iqra', dia tak kata utlu. Kita utlu, kita tilawah. Kita tidak qiraah. Kita baca, kita tidak faham. Sebab tu kalau beruntungnya kita jadi orang Islam ni, kita ada bahasa kedua. Bila kita baca Quran, kita dapat pahala, kita cuba belajar bahasa Arab dan kita cuba fahami. Macam orang Arab mungkin dia tak dapat rasakan kemanisan. Sebab apa? Dah jadi bahasa dia. Tak kata, taklah kalau dia lagi dia faham bahasa Arab, lagi dia faham tu lagi dia boleh. Cuma kadang kalau dia anggap baca macam biasa, tak ke mana. Jadi bagi kita akan cuba struggle. Dan bila kita cuba untuk fahami, dekat situlah al-ajru ala qadri masyaqqah, kata ulama. Iaitu pahala dia bertambah dengan bertambahnya usaha. Usaha kita nak buka tafsir, usaha kita nak buka terjemahan, pahala akan bertambah. Rakan-rakan sekalian, semalam kita ada dekat Newcastle pertemuan dengan mantan Menteri Besar Perak, Menteri Besar Zul. Mantan lah sekarang ni Zamri. Kan? Jadi agak menarik bila saya yalah, nak kagum tak kagum itu letak, politik itu letak lebih. Tapi kita nak cerita tentang quality. Bila semalam China tu, Chan seperti mana saya kata kepada rakan-rakan, antara perkara yang menarik bagi si Datuk Seri Niza ni ialah bukan Islam ramai respect pada dia. Bukan respect kerana ada orang kata dia jadi puppet DAP. Cerita politik lah kita letak tepi nak kata jadi puppet dan sebagainya, itu kita letak tepi. Tapi yang kita nak lihat dari segi objektifnya ialah dia punya kepribadian. Hantar mak dia. Dia punya kepribadian dan juga dia punya substance pada diri dia tu. Yalah, dia bukan sekolah agama. Dia bukan lulus UIA ataupun USIM ataupun KUZA. Apatah lagi bukan lulusan Jordan dan Mesir kan. Lulusan UK. Kan. Sekolah pun sekolah Cina, betul tak? Kan. Tetapi dia punya kemampuan untuk bolehlah nak faham ayat Quran berbahasa Arab, boleh quote ayat Quran, boleh quote bahasa Arab, hadis Nabi. Dan bukan setakat itu saja, tapi dibuktikan dengan kehidupannya. Kan? Dan bila ditawarkan berjuta, boleh resist dengan kehidupan orang yang agak sederhana. Kan? Jadi perkara ni bagi orang Cina, bagi orang bukan Islam, dia respect. Ya. Sebab dia jumpa ramai orang yang cakap pasal Islam, Pak Haji. Tapi dia rasuah habis. Kan? Pak Haji cakap pasal Islam lah, ketuhanan Islam, ketuhanan Melayu gini, tapi bila mari projek habis kat situ. Tapi bagi macam orang ni proven. Kan? Saya bukan nak cerita tentang politik, tapi nak cerita quality. Dan quality yang pada Niza ni bukan dia seorang. Kita lihat yang sama juga pada orang yang grad di zaman dia. Grad daripada UK, mereka bukan grad Jordan ataupun Mesir. Apatah lagi daripada Arab Saudi. Grad UK. Macam siapa ni, Dr. Zul Abu Iman, YB Khalid Samad. Kan, kita tengok, yalah, dengan dia punya firm, dengan dia punya eloquence, hantar di penduduk Shah Alam tu, dia orang nak tarik tauliah dia, kutip tanda tangan, memang minta dia mengajar, minta dia khutbah. Quality seperti itu. Mereka tidak pernah belajar sekolah agama. Mungkinlah sekolah agama Johor Bahru adalah sekolah agama petang tu kan. Siapa ni? Seperti YB Sehari Sungai kan. Quality seumpama itu. Ataupun di keadilan tu YB Fuziah Saleh kan. Jadi quality seperti ini. Dia orang belajar kat UK. Tapi bagaimana? Kadang bila bercampur dengan mereka, kadang buat kita tolak tepilah politik kat situ. Kita cuba lihat antara ikatan mereka dengan Quran dan kesungguhan untuk menguasai Quran itu dan menguasai ilmu Islam. Sebab tu bila kat UK, bila jumpa orang Arab yang lama-lama, dia akan kata, dia kata pelajar Malaysia tak macam dulu. Dulu kebanyakan Islamic Society, forces dan sebagainya, yang initiate, yang establishkan orang Malaysia. Sampai kan Islam itu banyak berkembang
di UK pada asalnya